asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, yang menjadikan kita dalam keadaan penuh rahmah, yang menjadikan kita dengan dua nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan Allah Ta'ala jadikan kita mampu bernafas, mampu bergerak, mampu mencerap segala panca indera. Dan Allah Ta'ala jadikan kita pada malam ini bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ke limpah kurnia nikmat dan rahmah, kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Yang saya hormati kepada pos majlis, pos masjid, Tuan Faiz, kepada AJK, Imam Bilal, dan kepada semua muslimin dan muslimat yang ada pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita bersama-sama untuk kita mencerap segala ilmu, untuk meningkatkan kefahaman kita pada Allah SWT dengan sebenar-benar kefahaman. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendakkan baginya itu kebaikan, Allah berikan dia kefahaman agama, insya-Allah. Jadi sebelum saya nak meneruskan, first time berjumpa betul ke tak? Siapa pernah jumpa? Saya tak pernah. Tak pernah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi kita ada perjumpaan hari ini. Moga-moga diberikan lagi kekuatan nikmat silaturahim. Sebab apa? Orang yang menjalinkan silaturahim ini Allah berikan dia kelebihan panjang umur. Itu dalam kitab Pelita Penuntut, insya-Allah. Jadi saya minta izin juga dari tuan-tuan dan cikgu semua, minta izin. Sekarang ni kita buat live juga. Kat sini live biru, yang ni hitam. Lah hitam TikTok siapa yang belum follow boleh follow. Pertubuhan Pencipta Ilmu. Saya punya ni lah. Kita ada pertubuhan. Saya tak guna nama saya. Saya guna nama TikTok saya, Pertubuhan Pencipta Ilmu. Siapa belum follow, minta tolong follow. Siapa tak follow, kurang berkat. Yelah, dah suruh tak nak buat tindakan. Nak berkat kena dengar cakap guru. Betul tak? Ke salah? Betul tak? Kata guru saya lah. Jadi minta tolonglah, siapa belum follow. Kalau dapat share ni, saya cakap juga kat dalam ni sekaligus, boleh saya cakap dulu. Alang-alang supaya dapat banyak sikit lah manfaat ilmu agama. Boleh? Minta dalam ni tolong follow, tolong share. Kita cakap boleh? Boleh cakap dulu, boleh tak? Boleh? InsyaAllah. Lepas follow, share, jangan lupa satu lagi, tag banyak sikit. Tag banyak sikit. Ya betul tak? Imam macam ni? Betul tak? Betul tak? InsyaAllah. Okey, jadi sebelum saya nak cerita lanjut, mungkin ada sebahagian belum kenal lah. Jadi kita orang kata tak kenal, maka tak kenal lah. Cinta bahaya. Isteri saya marah. Faham? Tak faham? Dah kalau ramai kenal saya, semua cinta saya kan susah nanti. Faham tak faham? Jadi tukar sikit lah. Memang betul pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Tapi zaman sekarang lain macam sikit lah. Jadi kita tukar sikit boleh? InsyaAllah. Okay. Dan nama saya Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramili. Kalau siang orang panggil saya Dr. Sufi, malam orang panggil Ustaz Sufi. Dia bertukar siang malam.
Kalau jumpa kat tepi-tepi tu macam muka saya lain macam sikit tu saya lah tu. Tapi malam siang dia lain sikit lah. Saya siang, saya latar belakang saya sarjana muda sains serta pendidikan kimia. Saya cikgu kimia, bersambung peringkat masters dalam guidance and counselling, bimbingan dan counselling, PhD guidance and counselling. Doktor bukan doktor yang berada di klinik atau di hospital. Saya doktor falsafah dalam bidang bimbingan dan counselling. Saya ada klinik counselling dan saya fokus pada psikologi. Kita belajar psikologi ni senang je, tengok orang nampak kening dekuk dah tahu dah stres tak stres. Cara duduk dah tahu dah. Ada masalah apa kita tahu. Dari sudut mental lah kita belajar. Tapi macam mana malam bertukar menjadi ustaz, macam mana pula tukar ustaz? Ni panjang cerita dia. Tapi jangan risaulah, insya-Allah saya ada tauliah mengajar agama negeri Johor. Jangan risau. Insya-Allah diperakui. Dah masuk dah interview, lama dah dapat. Insya-Allah. Jadi cerita dia, saya kaedah pembelajaran saya akan menggunakan kitab-kitab turas, kitab-kitab lama lah, ada kitab-kitab macam ni lah. Ni banyak juga bawa kitab ni, tak tahu nak guna kitab mana. Tajuk tak bagi. Saya pun tak tahu nak bawa kitab apa. Tak apalah. Memang tadi apa? Buka ni. Banyak Faraid. Waktu Faraid. Banyak ni tak. Saya nanti sebagai beberapa pilihan deh. Nanti boleh pilih nak mana kitab. Banyak bawa ni. Tak boleh kan saya cerita apa kelebihan kitab ni. Boleh? Sebab apa belajar, saya nak cerita tuan-tuan cik puan semua. Saya dapat mengajar ni pun bukan sebab saya masuk pondok sangat. Saya memang belajar kaedah pondok, tapi saya belajar melalui masjid dan surau juga. Dengan itulah hari ini saya mampu mengajar. Tapi syarat dia bila belajar ni, dia kena ada kitab. Kena ada kitab ya. Ni kitab-kitab dia lah, insya-Allah. Cuma kita tak pilih lagi kitab yang mana. Dan memang saya khusus pada ilmu tauhid. Perkhususan saya ilmu tauhid. Cuma pada perkara lain tu boleh lah, tak masalah. Keutamaan saya juga ialah tentang adab dalam belajar ilmu. Itu keutamaan. Jadi saya cerita sikit lah tentang saya dah settle lah, kira boleh. Dah kahwin dah, risau. Dah kahwin. Anak empat bangsa Johor. Faham tak? Saya asal Terengganu, isteri orang Kempas. Duduk dekat Taman Kemas, dekat ni. Nak jalan-jalan boleh. InsyaAllah dekat ni, jangan risau. Cuma raya jangan datang lah balik kampung. Jangan cakap. Okey, InsyaAllah dah settle. Ada soalan lagi? Ada soalan bertanya? Dan live pun nak tanya boleh tanya. Kat luar ada. Ustaz, doa yang Ustaz baca tadi, saya baca doa namanya Wirid Imam Ali Abu Bakar As-Sakran. Lupa nak cakap. Kerja saya utamanya saya adalah trainers, motivator. Saya motivator lah buang. Saya juga seorang bomo. Bomo ada bomo. Bukan bomo yang kat Kelapa kan. Bukan bomo. Bukan. Saya pengamal perubatan Islam. Jangan risau, insya-Allah. Tadi ramai yang bawa daripada rumah, ada nampak? Tak faham, tak apa. Tapi itulah, itu kerja saya lah. Tapi saya malas sangat cerita dia. Saya sekarang banyak fokus ada macam surau. Letih nak buat perkara macam tu kan. Tapi apa yang saya bacakan tadi, wirid Ali Abu Bakar As-Sakran tadi ialah wirid untuk pelindung diri. Masa saya baca tadi, saya tanyalah tuan-tuan cepuan, masa saya baca tadi, ada tak rasa letih-letih ngantuk? Ada rasa ngantuk? Macam ramai ni nampak tadi. Kalau rasa ngantuk ni bahaya. Faham tak faham ni? Ada tak rasa sakit-sakit kat badan belakang ke, pinggang ke? Ada? Kalau ada kecek cepat-cepat. Itu wirid tu. Sebab dalam doa tu saya sebut Allahumma in ahadun aradani bisu. Ya Allah, jika ada seseorang itu nak buat kejahatan pada diri aku, minal jinni, dari jin, wal insi, dari manusia, wal buhush, dari binatang buas, au sultani, daripada sultan penguasa,
au sultanin au waswasin, ataupun syaitan waswas, fardud nazarahum fintikas, kembalikan balik kepadanya. Itu ganas dia punya doa ni macam sikit. Siapa buat kita kena balik. Ini doa ni boleh rujuk dalam kitab Syawarikul Anwar. Kitab apa? Syawarikul Anwar, tulisan Syekh Dr. Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia tulis satu kitab khas. Kalau ada kitab tu banyak, antara wirid-wirid, hizib Bahar, hizib Nawawi. Pendengar tak ni? Pendengar kan? Hizib Bahar, hizib Nawawi, hizib banyak kat situ. Tapi saya baca tadi wirid dia. Power dah, insyaAllah. Jadi kalau ada rasa kena check lah. Bukan cari orang lain, saya tak sempat. Faham kan? Banyak kecil. Okey, sebelum tu dah follow belum? Belum dah belum follow cepat insya-Allah. Okey. Jadi imam kata nak buka kitab Mata Faridah ni, Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Dia tak panjang, lebih kurang dalam 21 muka surat saja insya-Allah. Cuma kalau nak habis ni dalam 5 tahun lah, 5 tahun. 5 tahun. Sebab apa? Minta maaf. 5 tahun kalau setiap minggu. Kita sebulan sekali. Sebulan sekali 20 tahun. Darab 4. Tak apa lah, slow kan. Gimana kan? Ni kita cerita bab tauhid. Cerita banyak kadang-kadang kita terlepas pandang. Memang kadang-kadang kita dah ada pengajian ilmu tauhid dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dalam masalah semasa ni banyak benda kita terlepas pandang. Contoh, pernah dengar tak orang kata gini, yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang dari diri saya. Pernah tak? Pernah dengar? Betul tak? Kalau kita dengar, kalau kita faham macam mana? Yang baik Allah buat, yang buruk kita buat. Maksudnya akidah kita salah. Sebab apa? Baik Tuhan nama Allah, buruk Tuhan dia kita. Sebab itu dalam kitab Mata Faridah dicerita. Tak percaya, kita buka kitab tak ada. Nanti beli kitab. Kalau nak beritahu, kita order. Ada dalam kereta tu nanti Tengok ni muka surat 4. Muka surat 4 nampak tak ni? Ada apa saya baca je lah. Muka surat 4 1 2 3 4 5 5 baris daripada atas. Ni tentang rukun iman. Dengar tak rukun iman? Rukun iman ada berapa? 6. Ni asas dalam akidah kita. Rukun iman ada 6 perkara. Saya ambil yang ke-6. Ke-6, beriman dengan qadarnya, iaitu qadar. Baiknya dan jahatnya, artinya bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah Ta'ala atas muafakat kehendaknya pada sedikali. Ini saya baca di kitab. Maksudnya apa? Baik buruk Allah jadikan. Macam mana pula jadi baik kita, baik Allah buat, buruk kita buat? Ini kadang-kadang kita terlepas pandang bila tak belajar ilmu tauhid secara halus. Ni bukan saya cari buka kitab, saya baca. Tak cari nanti tengok sendiri. Kena tunjuk. Baik buruk Allah jadikan. Saya nak tanyalah, kalau kita tanya gini ni, tunjukkan saya satu perkara di atas muka bumi ni berlaku tanpa kehendak Allah. Ada? Mana ada? Semua perkara berlaku dengan kehendak Allah. Tunjukkan saya atas muka bumi ni satu perkara berlaku Allah tak jadikan. Ada? Tak ada. Semua perkara Allah jadikan. Jadi maksudnya baik dan buruk Allah jadikan. Macam mana pula tiba-tiba keluar baik Allah buat, buruk kita buat? Lain macam panas malam ni. Awal-awal ustaz datang panas ustaz. Tak, sebab ini realiti akhir zaman. Kadang-kadang bila tak belajar betul, kita bercakap, kita terlepas pandang. Faham tak? Sebab apa? Ramai tu, saya tahu ramai yang cakap. Betul? Kadang-kadang ada juga ustaz yang cakap, Ustaz kata so, kata itu. Cuma gini, nak saya jelaskan tak?
Macam tanah tu senyap. Saya tanya ke jawab boleh? Alhamdulillah. Follow. Tak follow lagi ni. Ramai dah masuk tak follow. Okey, seterusnya dengar betul. Okey, apa cerita dia? Dengar baik-baik. Kalau dalam kitab ada sebut, ada orang kita nak ta'abbud apa dia? Merasakan diri hamba, penghambaan, lalu menyandarkan keburukan itu pada diri. Faham tak? Sebab itu orang dulu kaedah dia, orang faham yang baik datang Allah, yang buruk tu disandar pada diri secara zahir. Hakikatnya baik dan buruk Allah jadikan. Ini kaedah yang betul. Kalau lepas ni siapa-siapa nak ucap ke nak akhiri kataan, nak guna juga ayat ini, dengar ni sebagai ayat dia. Kalau boleh tulis kalau boleh tulis dengar betul. Kalau hafal okey. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk saya sandarkan pada diri saya yang lemah ini secara zahir. Hakikatnya baik dan buruk Allah jadikan. Faham? Baik, itu dalam hidup kita ada perkara zahir, ada hakikat. Ni nak kena belajar. Ni tak tinggi dan kata terbang. Ni tak terbang lagi ni. Ini cerita asas dalam ilmu tauhid. Saya kata, senang kata, kitab yang kita guna ni, ini kitab darjah 1. Jangan risau. Fardhu ain. Ni api kita ni lepas fardhu ain. Tapi itu kadang kita terlepas pandang tu, tak nak. Dalam kitab ni dia lengkap padat. Ni antara ni. Okey, kita dah buka satu. Kita buka pula yang kedua. Nama kitab Kifayatul Muhtaj. Ini bicara tentang Isra' Mi'raj. Kalau biasa Isra' Mi'raj bukan ni, tapi Nabi dah Isra' Mi'raj. Tak payahlah. Panjang cerita ni. Saya buka ni kitab Pelita Penuntut, terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allim bagi Al-Alamah Syekh Zarnuji. Ni cerita tentang adab belajar ilmu. Dalam cerita ni banyak cara nak jadi kaya, nak panjang umur, semua ada ni. Nak pandai, semua ada ni. Contoh saya ambil, bagi contoh sikit. Sedap cerita ni, tengok balik. Tu kitab kadang kita tak jumpa, tu masalah kita tak tahu. Saya baca sikit. Okey. Saya baca perkara yang menyebabkan apa. Ni ramai yang buat ni. Apa dia? Dengar ni balik. Perkara yang menyebabkan apa. Minta share. Tak, saya suruh dia cakap share. Follow. Jangan lupa. Okey, seterusnya. Dengar malam-malam. Mana tu? Ni. Dan membiarkan sampah pada rumah itu penyebab jadi papa. Dan berjalan di hadapan orang tua itu penyebab jadi papa. Dan panggil akan dua ibu bapa dengan nama keduanya itu jadi papa. Dan bercolek gigi dengan tiap-tiap kayu. Habis sebab tak? Itu penyebab jadi papa. Kita tak tahu. Patut kita papa yang kaya kedai. Betul? Ni dalam kitab ini cerita panjang lah. Tapi asasnya pada ilmu. Sebab apa? Kata Imam Syafi'i disebutkan dalam ni, saudara tidak dapat ilmu melainkan dengan 6 sahaja. Mengkhabar ditafsir. Okey, apa dia 6 perkara tersebut? Cerdik, loba dia tamak. Dia bila belajar ni kena tamak. Bukan tamak harta, tamak ilmu. Kena rasa tamak ilmu. Bersungguh-sungguh, belanja senang. Sebab tu kena belajar bab menambahkan rezeki. Sebab orang belajar, dia tak fikir rezeki dah. Sebab nak senang, bila belajar tu boleh fokus. Sebab tu ada bab perkara menambahkan rezeki, memanjangkan umur. Yang seterusnya, nasihat guru, dengar nasihat guru. Yang keempat, panjang masa. Yang seterusnya, panjang masa. Apa dah? Sebenarnya cerdik, loba, bersungguh-sungguh, belanja senang, nasihat guru, panjang masa. Kita nak rasa panjang masa. 6 perkara. Ini yang diceritakan dalam kitab ni, powerful juga. Nak yang mana? Okey, kita pilih yang ketiga. Ini kitab Aqidatun Najib. Macam jual buku, ustaz tak jual buku. Ni cerita nak mana, saya nak bagi pilihan. Ni kitab tauhid juga. Banding dengan kitab Faidah, ni tebal sikit.
Tak banyak, lebih kurang dalam 140 muka surat. Ni kalau jangkakan tak lama dah, dalam 70 tahun Pak. Boleh insya-Allah. Tak sempat. Dalam tu sekian. Oh lupa, itu tak darab 4 lagi. Tapi tak apa, slow-slow kita nak belajar gimana kan. Tapi dalam kan nak dengar cerita banyak. Antara pernah dengar tak kisah antara Dahri dengan Imam Abu Hanifah? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Sedap cerita tu. Nak cerita sikit? Nak cerita? Cerita. Tak share pun share. Okay. Coach Amirul siapa? Coach Amirul. Ni Dr. Sufi, dia salah orang. Yang baik dan buruk datang Allah atas kelemahan diri saya sendiri. Tak kena. Yang baik datang Allah, yang buruk saya sandarkan. Kita sandar secara zahir. Jadi mana terbalik tak boleh. Memang betul, yang baik buruk datang daripada Allah. Secara zahir saya zahirkan pada diri. Itu boleh. Faham tak? Okey, cerita sikit lah. Panjang. Ada soalan tanya dia. Cerita sikit, boleh? Cerita muka surat berapa? Muka surat 7. Dan seperti barang dan dihikayatkan bahawasanya ada satu dahri datang. Dahri siapa dia? Dahri ni etis. Etis atau etis? Apa dia etis? Dia bukan tak ada agama, dia ada agama. Agama dia tak percaya Tuhan. Dia tak percaya wujudnya Allah. Itu etis. Dia kata semua datang dengan semula jadi. Alam semula jadi. Bahaya juga semula jadi ni. Jadi jangan guna alam semula jadi lah. Guna alam saja. Settle. Datang ia pada zaman Himad. Himad ni siapa dia? Guru Imam Abi Hanifah. Dan menuntut ia akan segala ulama. Hendak berhujjah ia dengan katanya, kamu kata Allah itu ada, manakala ada, betapa tiada tempatnya. Ni bahasa kitab lah. Dia kata ginilah, kamu kata Allah tu ada, tapi kalau kata Allah tu ada, mana tempat Allah? Kat mana Allah? Ni yang biasa tanya tu, di mana Allah? Dah biasa ulang dah sini lah, banyak kali lah. Ada jawab apa? Kalau tanya kita di mana Allah, jawab apa? Senyap dia ni. Cuba test sekali. Apa jawapannya? Tak tahu. Bukan biasa. Ada pengajian tahu akidah juga. Ada ulang, ada cerita dia. Ini asasnya. Macam mana kalau tanya kita Allah di mana? Ini kalau nak tahu jawapan dia, buka saya punya ni, kena follow lah. Saya ada jawab kat situ. Nak jawab juga sekarang? Nak ke tak nak ni? Betul nak jawab? Kalau kena habis baca juga kitab ni. Tak apalah, saya jawab dulu. Asasnya, jangan jawab Allah di mana-mana. Ada ramai kadang-kadang jawab Allah di mana-mana. Salah. Yang kata Allah atas arash, atas langit tu lagi sesat. Dah ikut tu, itu Wahabi. Faham? Direct to point je lah, senang. Yang betul ahli sunnah wal jamaah al-asyairah wal maturidiyah berpegang Allah mawjud bila makanin. Boleh sama-sama saya? Sebut sama-sama saya. Allah, kuat sikit. Allah mawjud bila makanin. Apa maksud dia? Allah, ikut saya. Allah wujud tanpa tempat. Itu akidah kita. Allah wujud tanpa tempat. Sekali lagi. Allah wujudi. Nahi hai. Jaga hai. Faham tak faham? Sama juga. Allah wujud tanpa tempat. Itu Urdu. Faham tak faham ni? Itu dia. Bila orang tanya kita di mana Allah, jawab Allah wujud tanpa tempat. Ini pegang semua. Jangan ubah. Kalau dah ustaz, bukankah dalam Al-Quran ada sebut? Orang tanya lah, orang tanya. Dalam Al-Quran ada sebut Ar-Rahman ala 'arsy istawa. Dengar tak?
Surah apa? Surah Taha ayat kelima. Ar-Rahman ala arsy istawa. Yani Allah yang bergelar Ar-Rahman ala atas arsy istawa, duduk. Ini kalau kita baca terjemah, kita akan tak tahu buka surah Taha ayat 5. Macam mana? Ni ayat Al-Quran. Takkah salah? Oh, pening kita. Kalau tak belajar habis. Itu yang ramai ikut habis. Cakap betul ni. Sebab apa? Dia guna zahir Al-Quran dan hadis tanpa merujuk tafsir. Itu bahaya. Batu bila belajar kena ada tafsir. Jangan main letak baca terjemah je, bahaya. Okey. Jadi jawab macam mana? Macam mana kita nak jawab ni? Dah ni ayat Al-Quran ni. Ar-Rahman ala arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bergelar Ar-Rahman atas arsy duduk. Ish. Bahaya ni. Ni jangan potong kat sini. Susah pula nanti. Orang kata ustaz kata tak dengar, tak habis ni orang lain kata, bukan saya kata. Jawapan dalam kitab kena dengar betul. Ni. Buka kitab tafsir. Ar-Rahman ala arsy istawa pada pendapat Khalaf ialah Allah Ar-Rahman yang bernama Ar-Rahman menguasai arsy. Bukan duduk atas arsy. Kalau Allah duduk atas arsy bermakna Allah perlukan tempat. Maha suci Allah daripada memerlukan tempat, bergantung dengan makhluk. Boleh faham? Okey? Allah Ta'ala tidak bergantung. Kalau Allah atas, maksudnya ada arah. Maha suci Allah daripada berarah dan berjisim. Allah tidak berjisim seperti mana kita. Batu kalau kita buka kitab Mata Faridah atau Faraid, nanti dia ada cerita. Kalau orang tanya kita macam mana bentuk Allah, macam mana jawab? Nanti ada tadi, insya-Allah. Nanti itu muka surat 5. Muka surat 5 betul tak? Yes, muka surat 5. Bukan. Muka surat 4. Dia buka 4 tahun lagi lah. Tak apa, susul. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, jadi kalau ada soalan boleh tanya tu. Saya takut kalau tak kita tak dapat. Okey, sambung sikit lagi tadi. Saya cakap laju sikit boleh tak? Takut masa tak sempat. Kadang cakap-cakap tiba masa. Dah habis masa dah. 2 minit lagi. Boleh laju sikit cakap? Boleh laju cakap sikit Kalau rasa macam tak faham bahasa Terengganu, kita angkat tangan. Kadang-kadang bila semangat tu dia keluar bahasa Terengganu. Tapi tak apa, insya-Allah Okey, sambung. Mana ni? Jadi cerita dia Dahri dengan Imam Abu Hanifah ni, cerita dia awal-awal. Saya laju sikitlah cerita, boleh tak? Kalau baca kitab lama ni, saya khulasahkan, boleh? Nanti kalau ada masa nanti kita baca satu persatu ibarah daripada kitab. Ni cerita dia. Mula-mula Dahri ni dia nak cabar tok guru Imam Abu Hanifah. Tapi nak cerita dia, malam tu tok guru Imam Abu Hanifah namanya Imam bermimpi. Pagi-pagi Imam Abu Hanifah datang rumah tok guru dia. Datang rumah tok guru dia untuk berkhidmat pada guru. Tengok guru dia dalam keadaan duka cita. Sebab apa? Sebab dua perkara. Yang pertama, dipanggil untuk berdebat dengan Dahri. Sebab apa orang takut Dahri ni? Ramai ulama dah kalah di tangan Dahri. Jadi bukan tak pandai, tapi guguplah rasa. Rasa takut jugalah sikit. Yang kedua, sebab mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi pada malam. Kita habis tak ya. Pada malam tu dia mimpi apa? Dia mimpi pada malam tu dia nampak ada satu. Nak azan dulu ke nak sambung cerita? Azan dulu azan dulu. Azan dulu. Waktu laju masa berlalu. Minta share. Yang ini sama. Follow sekali, insyaAllah.
azan insya-Allah tunggu azan jap. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma rabb hazihi ad-dama was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan was-suhbata wal-fadilah والشرف الدرجة العالية الرفيعة وبلغ المحمود الذي وحده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم. Kita lanjut sikit cerita boleh, insya-Allah. Jadi cerita dia tadi tentang bagaimana guru kepada Imam Abu Hanifah bermimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi ada satu taman yang sangat cantik, kebun yang sangat cantik, dan pohon-pohon yang sangat cantik ada di situ. Lalu datang seekor babi. Saya minta maaf bukan saya cakap ni dalam kitab sebut balik bayar. Betul dah cerita? Okey. Bukan apa, memang kita baca daripada kitab. Okey. Datang seekor babi, dia datang daripada hujung kampung. Lalu dia makan semua pohon-pohon, kayu-kayu, kebun-kebun, buah-buah semua dia makan. Sehingga tinggal satu lagi pohon kayu dia nak pergi makan. Waktu dia nak pergi makan dekat pohon kayu tersebut, maka keluar seekor harimau daripada bawah umbi akar pohon kayu tersebut. Lalu bila keluar harimau tersebut, harimau itu membahak, menekam pada babi tersebut. Lalu matilah babi tersebut.
Atau dia mimpi. Siapa mimpi? Guru kepada Imam Abu Hanifah yang akan berdebat dengan dalil. Jadi dia cakaplah dekat anak murid dia. Jadi kata anak murid dia, Imam Abu Hanifah, dia kata gini, wahai guruku, ni adab, tengok cara beradab dengan guru. Dia kata apa? Wahai guruku, nak tak kalau saya tolong takbirkan mimpi Tok Guru? Pada awalnya Tok Guru dia kata apa? Mimpi ini sangat mungkar. Mungkar maknanya buruk lah. Tapi kata Imam Abu Hanifah, sebenarnya mimpi ini tidak mungkar. Dia mimpi ini baik untuk kita, buruk untuk musuh kita. Kata Imam Abu Hanifah, nak tak saya tolong takbirkan mimpi ni? Boleh takbir mimpi? Boleh. Dalam syarak ada kaedah takbir mimpi. Dalam satu kitab Ibn Sirin, kitab takbir mimpi. Boleh, tapi ada syarat. Jangan bukan semua mimpi boleh takbir. Ada sebahagian mimpi yang takbir, sebahagian mimpi tak boleh takbir. Contoh kalau kita mimpi banjir. Pernah dengar? Mimpi banjir, apa maksud dia? Mimpi banjir, nampak banjir duduk dalam tengah banjir. Apa dia? Bukan nak banjir kan? Maksud dia nak dapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan main. Tapi yang kita takut mimpi ular. Pernah dengar tak? Mimpi kena patuk ular. Bukan sebab orang suka. Salah. Ada orang ingat mimpi patuk ular suka. Bukan. Mimpi patuk ular tu ada musuh. Dan yang paling dahsyat sekali kalau mimpi ular keluar daripada badan. Ular keluar daripada badan kita. Itu bahaya. Apa dia? Maksudnya mati. Ini isyarat. Sebab apa? Ular dalam bahasa Arab hayat. Bila hayat keluar daripada badan, dah tak ada apa. Tu dia cerita. Tapi ingat, nak takbir mimpi ada syarat. Yang pertama syarat dia, masa tidur kena baca doa. Kalau tidur tak baca doa, tak boleh takbir. Itu banyak gangguan syaitan. Lagi tidur pada waktu tidur, bukan tertidur. Tengok-tengok bola, tertidur. Tak kira. Tak boleh dikira. Dia ada sebab. Banyaklah. Panjang pula bab takbir mimpi kan. Tak sempat dah rasa ni. Kan takbir mimpi ni kalau takbir bulan depan boleh tak? Boleh. Takbir bulan depan lah. Takut tak sempat ni. Kita nantikan apakah takbir di sebalik mimpi guru Imam Abi Hanifah. Nantikan insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minna wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum tu sekali lagi siapa nak follow boleh follow Pertubuhan Pencinta Ilmu. Kalau nak dapat kan cerita-cerita mungkin nak tengok live. Kadang-kadang live pagi pun kita ada live insya-Allah. Kalau tengok pagi petang dia insya-Allah Pertubuhan Pencinta Ilmu. Boleh follow. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.